Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So basically yang ni kita nak tengok overview untuk bab 2. Kita tengok apa? Kita tempat lah sebab daya dan gerakan 1. Bab 1 saya tak ambil lah. Bab 1 tu macam santai-santai lah. Hamba belajar macam ni. Okay, bab 2. Kita tengok bab 2. Bab 2 ni cerita menarik lah untuk fizik. Menarik untuk fizik. Sebab kita belajar laju, hal laju. Kita belajar apa itu inersia. Apa itu inersia? Pasal apa? Macam mana sos dalam botol boleh keluar. Macam mana kita boleh tersembam kalau break. Benda tu belajar nanti. Tu inersia. Macam-macam kita akan belajar nanti. So kita jangan saja tu lah. Tapi chapter ni adalah chapter yang menarik lah. Kita belajar momentum. Macam mana nak tingkatkan momentum. Macam mana kita nak lajukan satu benda. Macam tu kita belajar untuk daya dan gerakan 1. Bila balik form 5, kita akan belajar daya dan gerakan 2. Yang tu nanti saya buat video. Okay, next. Kita tengok dulu. Apa maksud? Kita tengok. Apa beza jarak sasaran. Ini satu. Kita tengok apa beza jarak dan sasaran. Satu lagi kita tengok beza antara laju dengan hal laju. Okey, kita tengok satu Apa beza jarak? Jarak adalah jumlah panjang lintasan. Dia merupakan kuantiti skala. Kuantiti skala ni apa? Kuantiti yang ada magnitude sahaja. Dia tak ada arah. Okey, manakala sasaran pula, ingat jarak terpendek je. Jarak terpendek antara dua titik. Jarak terpendek antara dua titik awal dan akhir. Dia merupakan kuantiti vektor. Maksud dia ada apa? Dia ada magnitude dan dia juga ada arah. Okey, macam mana beza dia? Duk merapu-merapu kan, mestilah tak tahu beza. Okey, jadi contoh saya bagi kita tengok Ahmad dia nak jalan ke rumah dia. Ni rumah dia. Dia balik sekolah penat jalan balik ke rumah dia. Okey, rumah Ahmad guys. Yang ni saya tak tahu nampak lampu jalan. Okey, dia jalan sini sungai. Dekat sini sungai guys. Okay, kat sini ada jambatan. Okey, boleh berbakat je lukisan. Okey, jadi dia perlu lalu kat sini dulu, naik jambatan, baru sampai rumah dia. Betul? Katakan dia naik ke sini 10 meter, balik rumah 5 meter. Betul? Jadi jarak dia, berapa jarak dia? Jarak adalah jumlah panjang lintasan, betul tak? Jadi 10 meter dia gerak tambah dengan 5 meter rumah dia. Jadi jarak dia berapa? Jarak dia 15 meter. Okey. Next. Kalau sasaran pula. Sasaran ingat, jarak terpendek antara dua titik. Maksudnya titik pertama awal dengan titik akhir. Maksudnya jarak terpendek ni ya. Kalau soalan betul, kita boleh calculate meter geras. Tapi ni nak tunjuk je. Katakan jarak terpendek ni 7 meter. Jadi sasaran dia adalah 7 meter. Tu beza dia. Okey, faham? Next, laju dengan laju. Laju merupakan kadar perubahan jarak. Apa maksud kadar? Bila ada kadar, maksud dia mesti per dengan masa. Jadi senang je, kadar perubahan jarak. Maksud dia jarak per masa. Formula dia. Okey, dia unit skala. Sebab apa? Laju ni dia tak kira pun arah ke mana kita bergerak. Maksud dia kalau di sini katakan Ahmad bergerak dengan laju 10 meter saat meter 1. Maksud dia bergerak ke mana tahu? Bergerak ke utara boleh, ke selatan boleh, kiri boleh, belakang boleh, depan boleh. Yang ni 10 meter per saat. Maksudnya arah tak tentukan. So dia merupakan kuantiti skala. Apa beza dia dengan hal laju? Hal laju ni hala tuju dengan laju. Jadi mesti ada hala tuju, maksud dia ada apa? Ada arah. Sebab tu dia kuantiti vektor. Dia ada magnitude dengan arah. Ingat, nampak? Ada kadar, maksud dia per dengan masa. Sasaran, kadar perubahan sasaran. Maksudnya sasaran per dengan masa. Itu beza dia. Yang ni jarak per masa, yang ni sasaran per masa, yang ni jarak per masa. Nampak beza dia? Okey, next kita tengok. Nanti bila kita masuk bab ni, hampa akan dikenalkan dengan beberapa pencutan dulu. Sama. Nampak banyak dah kan? Santai dah. Okey, kita tengok pencutan dulu. Pencutan? Apa pencutan? Sebenarnya kat mana kita nak pencutan? Sebenarnya kita bawa motor kan. Nampak pula form 5, form 4 bawa motor guys. Pecut kan? Pecut. Nak habis sekolah lambat, dia pecut. Jadi pencutan adalah kadar perubahan masa. Kita guna formula dia perubahan hal laju V1 V2 per dengan masa. Maksud dia ni apa? Hal laju akhir tolak hal laju awal ni apa? Ni perubahan. Ni hal laju. Betul? Perubahan hal laju. Jadi formula dia ada punya definisi. Ni per masa. Jadi dia kadar. Jadi dia punya ni definisi kadar perubahan hal laju. Sama kadar per masa
perubahan ni sebab dia tolak laju awal dengan laju akhir. Dia unit vektor, percutan mesti ada arah dia ada arah positif dan negatif. Okey. Jadi dalam sebab ni hamba akan dikenalkan dengan 4 formula. Formula pertama, formula kedua, formula ketiga, formula keempat. Saya tunjuk apa tu. Okey, S ni apa dah? S ni adalah sesaran, maksudnya jarak. U ni laju awal, laju awal. V ni laju akhir. T ni time. Okey, yang ni pula sesaran, laju awal masa, pecutan masa. Laju akhir, laju awal, pecutan masa, laju akhir, laju awal, pecutan dengan sesaran. Ni sesaran. Okey, basically yang ni dia risau. Yang ni dia akan dibagi dalam hamba punya pusat depan yang apa tu? Formula. Cuma hamba kena tahu cara guna aja. Yang ni kena extract. Dia punya stick extract maklumat dari persoalan. Kemudian kena pandai guna. Tak payah pandai hafal, tak apa, pandai guna aja. Pandai guna. Dan yang ketiga, pandai tengok soalan yang mana kadang-kadang dia dah isi tersirat. Kena isi tersirat dalam soalan. Isi yang tak nampak. Kadang-kadang banyak ni. Nanti tak apa, yang ni sebab yang ni overview, saya tunjuk je apa yang ada dalam bab ni. Tapi nanti saya akan buat setiap bab saya akan buat soalan. Jadi tengoklah video-video yang buat soalan tu. Okay, kemudian nampak dengan graf. Graf ada dua, graf sesaran masa dengan laju masa. Kita tengok satu-satu. Kita sesaran masa. Graf sesaran masa kita tengok. Okay, sesaran masa. Apabila graf dia macam ni, naik ke atas. Apabila graf dia naik ke atas macam ni, laju dia bertambah dengan seragam. Ingat, dengan seragam. Bertambah seragam. Kita tengok masa. Tengok masa. Okey. Masa ni bertambah tak? Masa dia bertambah, jarak dia bertambah. Maksud dia dari sini dia start, masa bertambah, jarak pun bertambah. Itu maksud dia. Saya cuba masa bertambah. Okey, masa bertambah, jarak pun bertambah. Okey. Yang tu cerita kat situ. Yang tu cerita dekat sini. Dekat sini pula cerita apa? Nampak? Apabila masa bertambah tak? Tapi tempat tak sama. Maksudnya dia stick kat sini dah. Masa bertambah katakan kat sini dia bergerak tadi 0, 1, 2, 3. Okey, sampai sini dia stop. Stop apa? Kat sini nampak? Masa bertambah tapi jarak bertambah. Jarak tak bertambah. Jadi masa 3 kan? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai situ. Okey, maksudnya dia akan stick kat situ lah. Okey. Jadi kat sini dia akan stay lama-lama. Okey. Next buat kerja. Nampak? Okey. Next. Kat sini pula. Nampak? Masa bertambah, jarak pun bertambah. Maksud dia berubah. Dia akan bergerak ke depan lagi. Okey, kemudian gerak macam ni. Maksud dia laju bertambah. Laju bertambah. Tapi apa beza dia dengan yang ni? Beza dia hari ni. Ni laju bertambah. Yang ni seragam tak? Ni laju bertambah tak seragam. Maksudnya dia ada pecutan. Yang ni laju seragam. Maksudnya dia tak ada. Pecutan dia adalah sama dengan sifat. Yang tu beza dia. Okey, apabila ni dia nyah pecutan. Apabila dia jadi macam ni, dia dah nyah pecutan. Dan apabila berlaku macam ni, dia juga adalah laju berkurang tapi dengan seragam. Maksudnya A dia kosong lah. Sebab dia seragam. Laju dia seragam. Laju berkurang dengan seragam. Yang ni laju bertambah tapi dia ada pecutan. Yang tu beza dia. Maaf saya. Yang ni bukan laju berkurang. Yang ni dia berpatah balik. Betul. Yang ni dia berpatah balik. Yang ni kan laju berkurang. Yang ni dia berpatah balik. Sebab apa dia berpatah balik? Sebab tengok Okey, masa apa sini masa bertambah betul tak? Masa bertambah. Cuma nampak arah dia semakin ke mana? Arah dia ke bawah tak? Jadi dia stop. Lepas tu dia akan berpatah balik. Jadi kat sini dia bergerak ke hadapan, dia stop, bergerak ke depan. Ini bergerak ke depan dengan pecutan. Yang ni dia semakin perlahan dah. Yang ni dia berpatah balik. Macam tu. Okey, kita tengok pula. Okey, next. Betul. Jadi yang ni ingat, dia bukan laju kurang. Yang ni dia berpatah balik. Beza dengan graf laju tadi. Graf laju ni, yang ni ada laju tak? Laju tambah, masa tambah. Jadi kat sini dia ada pecutan. Yang ni dia tengok balik. Yang ni masa bertambah, laju dia seragam. Maksudnya dia buat atas dengan laju
70 ms yang tu kan, katakan 70 ms itu. Maksud dia maintain 70 tu. Maksud dia laju seragam pecutan adalah sifarah. Okey. Kemudian yang ni berkurang. Yang ni baru. Maksud dia velocity dia semakin berkurang ke tak? Yang ni dia tak patah balik, tapi dia apa? Dia laju berkurang. Maksudnya dia semakin perlahan. Jadi dia berlakunya menyah pecutan. Beza yang ni dia kena macam ni. Okey, yang ni beza yang ni dengan yang ni. Yang ni laju berkurang menyah pecutan. Yang ni dia bukan laju berkurang, yang ni dia berpatah balik. Maksudnya dia bergerak ke depan. Dia bergerak ke depan ya, saya dia bergerak ke depan, dia berhenti, dia bergerak ke depan lagi. Ini dia laju, dia bersama perlahan, dan akhirnya dia akan berpatah balik macam tu. Ini beza dia. Okay, harap jelas untuk graf. Okay, next. Jatuh bebas. Jatuh bebas tak ada apa pun. Jatuh bebas maksud dia semua objek dekat bumi ni akan mengalami apa? Jatuh bebas. Sebab kita ada daya tarikan graviti. Okay guys, jatuh bebas ni sebenarnya berlaku kat mana? Dalam keadaan vacuum. Sebab apa dalam keadaan vacuum? Sebab apa? Bila keadaan vacuum ni tak ada daya-daya lain yang bertindak. Kalau kita dekat luar ni, ada daya lain tak? Daya geseran udara lah, ada geseran udara lah, daya-daya yang bertindak lah. Bila dalam vacuum ni tak ada daya-daya yang bertindak. Jadi dia mengalami jatuh bebas. Maksud jatuh bebas ni adalah negatif 9.81. Jadi kalau kita ada soalan lagi, ada Ahmad jatuhkan bola. Maksud dia bola dalam, dia ditarik oleh apa? Bola ni pecutan negatif 9.81. Jadi yang ni maklumat yang tersedia ada tak abang? Jadi jatuh bebas ni dia tidak dipengaruhi oleh jisim dan juga bentuk. Nanti kalau masa YouTube ada video jatuh dalam keadaan vacuum. Dia buat bola bowling dengan bulu ayam. Ada dalam keadaan vacuum ni dua-dua ni jatuh seragam. Padahal sepatutnya bola bowling jatuh dulu tu tak? Sebab apa? Sebab dia berat. Tapi disebabkan keadaan vacuum dengan jatuh bebas, dua-dua ni jatuh dalam keadaan yang sama. Sebab jisim tidak mempengaruhi jatuh bebas dan juga bentuk. Okey. Next. Kalau laju tu boleh perlahankan video. Kerana saya sekali laju sikit sebab nak timing kan. Okay, next kita akan masuk inertia. Apa itu inertia? Inertia adalah sifat semula jadi untuk menentang perubahan awal, perubahan asal dia. Contoh, dia keadaan yang statik, dia akan mengekalkan keadaan statik dia selagi tak ada daya luar yang bertindak. Kalau dia bergerak, dia akan mengekalkan keadaan bergerak dia selagi tak ada daya luar yang bertindak. Tu maksud dia. Maksud dia apa ni? Okey, contoh maksudnya mengekalkan sifat semula jadi untuk menentang perubahan asal. Okey, kita tengok Jadi inertia ni jisim ni bergantung pada inertia. Inertia bergantung pada jisim. Kalau jisim semakin besar, inertia dia semakin besar. Sebab tu lembu susah nak ubah arah, betul tak? Sebab apa? Jisim dia besar, jadi dia sukar untuk mengubah arah. Okey, kita tengok duit shilling duit shilling. Kita tengok duit shilling. Okey. Duit shilling ni okey, keadaan asal dia apa? Keadaan asal dia pegun. Okey, lepas tu secara tiba-tiba ada ketika saya tarik cardboard ni cardboard. Apa berlaku kat duit shilling ni? Mari kita tengok. Siapa kata dia akan ikut dengan cardboard? Dia tarik laju-laju ataupun dia akan jatuh ke dalam cawan. Tengok. Okey. Ni inertia, konsep inertia. Tengok keadaan asal. Tengok duit shilling. Apa keadaan asal duit shilling? Keadaan asal duit shilling ni adalah pegun. Jadi secara tiba-tiba cardboard ditarik dengan laju. Okey. Jadi inertia siapa? Inertia duit shilling mengekalkan keadaan asalnya, iaitu apa? Iaitu pegun. Maka kesannya apa? Duit shilling jatuh ke dalam cawan. Macam tu cara nak jawab untuk pangkah. Nanti abang try untuk soalan source pula. Boleh try. Jadi inertia ni berkaitan apa? Jadi inertia ni adalah hukum gerakan Newton pertama. Dalam ni bab ni pakai banyak 3 gerakan Newton. Jadi hukum gerakan Newton pertama mengatakan apa? Objek akan mengekalkan keadaan asal dia, sama ada pegun ataupun bergerak, jika tak ada daya luar yang tidak. Macam ni dia akan mengekalkan keadaan pegun dia selagi tak ada daya luar yang bertindak. Ni daya luar dia bertindak kat sana. Dia bertindak dekat cardboard, bukan bertindak dekat duit shilling. Okay, next, momentum. Momentum ni ingat formula dia. Formula dia apa? Formula dia yang ni. Formula pemadam pula guys. Formula yang ni, P is equals to mv. Bila tahu formula momentum is equals to mv, boleh buat ni. Buat definisi. Nampak? M adalah mass, V adalah velocity. Jadi ni hubungan buat darab tu tak? Jadi momentum adalah hasil darab
jisim dengan laju. Settle. Jadi unit vektor. Unit vektor ni sudah ada arah. Jadi momentum ni dia ada satu prinsip dikenali sebagai prinsip keabadian momentum. Jadi prinsip keabadian momentum ni kata apa? Jumlah momentum malar jika tak ada daya luar yang bertindak ke atas sistem. Maksudnya jumlah momentum sebelum dengan selepas ni adalah sama. Kalau tak ada daya luar yang bertindak. Jadi kat sini ada 3. Kenyal, tak kenyal dan juga letupan. Basically formula dia untuk kenyal dengan tak kenyal, formula dia adalah M1 U1 M2 U2 equals to M1 V1 M2 V2. M ni mass jisim pertama, U ni laju pertama, M ni mass kedua, U ni laju kedua. Lepas tu ulang balik benda sama. Nampak panjang betul tak? Tapi jangan risau, tak susah pun. Yang ni formula nak guna, boleh tengok video saya yang ceritakan tentang bab gaya dan gerakan satu. Banyak contoh-contoh soalan yang dia buat. Macam mana nak guna formula ni. Saya tu detail lah, sebab kita tackle each question. Yang ni saya nak buat satu bab terus tu lah. Jadi saya tak tunjuk macam nak guna, tapi saya boleh tunjuk macam nak tengok. Jadi prinsip kepada momentum ada kenyal tak kenyal. Apa beza kenyal dan tak kenyal? Maksud dia kenyal ni dia akan kembali ke keadaan asal, tak kenyal tak kembali ke keadaan asal. Contoh bola pingpong. Bola snooker A dengan snooker B. Kawan ni macam ni, dia ni main kat arah pertendangan. Maksud dia akan langgar betul. Bila berlanggar, A ni akan planting sana, B ni akan planting ke sini. Maksud dia kenyal lah. Sebab dia akan kembali ke keadaan asal. Dia akan stay, dia tak melekat. Senang cakap dia tak melekat lah. Okey. Jadi untuk tak kenyal, katakan kereta dengan lori kan. Kerana kereta ni faham lah. Kawan ni main kat sini laju, yang ni pun laju. Bila accident, adakah dia jadi macam ni balik? Adakah macam ni balik? Tahan. Dia akan melekat betul tak? Dia akan melekat dua-dua ni. Bila kereta dua-dua melekat, dia tak kenyal. Sebab apa? Dia tak kembali kepada bentuk asal. Untuk momentum sebenarnya letupan ni, sebenarnya dia akan bagi kat apa situasi tu. So roket, pistol, ni semua letupan ni. Sebab apa letupan? Macam nak tahu letupan? Maksud dia laju awal dia tak ada. Macam ni, laju awal dia tak ada, tiba-tiba dia terbang kat atas. Dia letup, dia terbang kat atas. Pistol pun laju awal dia tak ada. Jadi boleh tahu trigger dia, dia meletup. Itu letupan. Ataupun orang melompat, itu letupan tak? Formula 0 equals to M1 V1 tambah M2 V2. Itu prinsip tak pada momentum. Basically kan tahu macam mana nak buat ni. Saya tengok nampak paksa kan. Tengok video yang saya buat tu. Kena saya tengok daya dan berat. Daya dan berat. Berat ni belakang sikit je kalau saya masuk kat buat. Daya adalah formula. Ni basic formula daya. Daya adalah F is equals to MA. F equals to F ni daya, M ni mass, A ni apa? A ni adalah pecutan. Ni pecutan. Okey. Jadi daya ni maksud dia tolakan atau tarikan ke atas satu objek. Senang ada ni. Tolakan atau tarikan ke atas satu objek ataupun hasil darab jisim dengan pecutan. Boleh buat. Mana-mana boleh buat. Jadi kesendirian ni banyak dah masa sekolah rendah. Kesendirian ni adalah menggerakkan objek. Contoh kita sepak bola yang statik. Dia menggerakkan objek. Kemudian dia mengubah bentuk. Katakan bola tak ada cukup angin, kita tekan. Berubah bentuk dah. Berubah. Bola jadi bentuk macam tu. Berubah bentuk. Kemudian kita bagi gil. Member kita passing kita bola. Betul. Lepas kita passing kau ni pula. Nampak kita dapat mengubah arah bola itu sebut. Kita bagi daya ke arah bertangan. Kemudian kita dah mengubah laju. Daripada bola tu slow, kata bola tu slow, kita tendang dia arah yang sama tapi lagi kuat. Maksudnya dia akan mengubah laju bola tu. Jadi kesan daya ni ada 4. Dan daya ni dia maksud dalam hukum gerakan Newton kedua. Hukum gerakan Newton pertama, hukum gerakan Newton tak silap saya. Hukum gerakan Newton. Tak, saya confirm balik. Aduh, tak kisah kebas. Betul, hukum gerakan Newton. Ini bukan K, ini gerakan. Hukum gerakan Newton. Okey, jadi daya. Hukum gerakan Newton pertama tentang apa? Tentang inersia. Hukum gerakan Newton kedua berkaitan dengan daya. Jadi dia kata apa? Ni kena ingat ada punya pernyataan ni. Satu, daya bersih bertindak pecutan berkala terus dengan daya, dan pecutan berkala seonsang dengan jisim. Jadi yang satu daya bertindak pecutan berkala terus dengan daya, A berkala terus dengan F, dan A berkala seonsang dengan M. Macam tu je. Next yang masuk berat. Berat adalah formula weight
equals to mass over gravity. Gravity ni tengok gravity bumi 9.81. Kalau gravity bulan lagi rendah. Berapa? Saya tak ingat, tapi lagi rendah lah. Sebab tu, okey. Kenapa dekat bumi, saya guna pen nak hilang pula. Dekat bumi kita tak boleh lompat-lompat macam dekat bulan. Kita kena bulan kita lompat sikit, lompat tinggi betul tak? Macam tu. Kalau bumi kita lompat sikit lah. Sebab apa? Sebab dekat bumi jisim itu sama. Mass, katakan mass saya 80, mass dekat sini pun 80. Cuma yang beza dia berat, weight tu berat. Weight dekat bumi lebih tinggi, weight dekat bulan rendah. Jadi basically kalau kita lompat sikit je lah. Sebab apa? Weight kita tinggi. Kat sana weight kita adalah rendah. Jadi dia punya ni unit dah Newton, dan maksudnya daya graviti yang bertindak ke atas objek tu berat. Okay, next, last kot ni. Yes. Okay, jadi impuls dengan daya impuls. Apa beza impuls dengan daya impuls? Okay, impuls ni adalah perubahan momentum. Nampak formula dia mv tolak mu je. Daya impuls kadar perubahan momentum. Kadar ni mesti per dengan time. Jadi mv tolak mu per dengan time. Itu je beza dia. Okay, jadi dekat sini impuls, okey, hukum gerakan Newton pertama inertia. Hukum gerakan Newton kedua apa dia? Daya. Dan hukum gerakan Newton ketiga adalah impuls. Okey, jadi kita nak tahu dia nyatakan apa. Jadi setiap daya yang bertindak ada daya tindak balas yang bermagnitude sama tapi arah berbeza. Itu maksud impuls. Contoh, ada dinding kita lalu. Okey, langgar ke sini. Jadi ada daya yang langgar dinding ni. Dinding ni pun bagi daya yang sama magnitude tapi bertengah arah. Katakan kita ni melanggar, Allah hilang pula. Katakan kita ni langgar ke arah sini bagi 1000 Newton. Dinding pun akan bagi 1000 Newton ke arah kereta tu tapi bertentangan arah. Tu maksud dia. Jadi cuma dekat sini kadang-kadang dia tanya, macam mana nak meningkatkan daya impuls? Macam mana nak kurangkan daya impuls? Kita tengok hubungan F berkaitan terus dengan apa? Dengan hal laju. F berkaitan terus dengan jisim. F juga berkaitan terus dengan berkaitan sama-sama dengan masa. Okey, jadi basically kalau nak meningkatkan daya, kita kena boleh meningkatkan jisim. Kita juga boleh meningkatkan hal laju. Tapi kalau nak meningkatkan daya, kita kena macam mana? Kena kurangkan masa. Maksudnya kita pukul tu, kalau pukul kita pukul cepat lah. Baru kita boleh meningkatkan daya. Katakan kalau nak mengurangkan daya, kita kena mengurangkan jisim, kena mengurangkan hal laju, dan kita perlu meningkatkan masa. Sebab tu kalau nak tengok logik, macam mana logik dia bang? Okay, logik dia, kalau kita lompat, kita bengkokkan lutut, betul tak? Lutut kita bengkokkan untuk apa? Untuk meningkatkan masa hentaman. Apabila dapat meningkatkan masa hentaman, daya dia akan berkurang. Bang kalau lompat, lutut straight mat. Patah lutut ni guys. Jadi apa katakan tak bengkokkan lutut, jadi masa dia apa? Masa dia pendek, daya dia akan besar. Basically macam tu je. Jadi macam tu dah habis bab chapter 2 daya dan gerakan 1. Cuma nanti recall balik dan tengok soalan. Bab ni kena banyak tengok soalan lah. Terutama yang formula awal tadi tu kan. Soal banyak tengok soalan tu boleh buat, insyaAllah. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe, boleh share dengan kawan tu. Semangat sikit nak buat video. Tak nak.